بواسطة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى
آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sahabat-sahabat yang diridhai Allah. Alhamdulillah. Sehari lagi kita dihidupkan. Terima kasih wahai Allah atas nikmat yang dicurahkan, yang dilimpahkan, yang dibentangkan. Allah tak pernah berkira dengan kita. Sikit pun tak pernah berkira-kira. Kita yang duk kira-kira dengan Allah. Sebab kita tak larat. Kita penat. Kita selalu berkira dengan Allah. Allah tak pernah berkira dengan kita. Walaupun 1 inci. Sentiasa dilimpahi. Hang tak semayang pun aku bagi. Hang tak sujud dekat aku pun aku bagi. Hang tak taat pun aku bagi. Tanpa kira-kira. Sebab dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Pengasih lagi penyayang. Terima kasih kepada Allah atas nikmat hidup kami pada pagi ini. Kami ditemukan lagi dalam suasana hari yang baru. Masa yang baru, dan insya-Allah hari ini kita duduk di sini bersama-sama untuk kita bermuzakarah, mentadabur Al-Quran daripada surah An-Nisa. Kita sambung hari ini ayat 123. Ayat 1, 2, 3, cantik nombor tu. Tafsir surah An-Nisa ayat 123 juzuk 5. Baik, sebelum saya mulakan kuliah pagi ini,
ada sedikit pengumuman yang mana insya-Allah jikalau dengan jemputan dan izin daripada Allah Azza wa Jalla, saya dan sahabat-sahabat ukhuwah muslimah akan bermusafir ke bumi Palestin insya-Allah taala pada 24 bulan 2 ni. Jadi tolak mai 2 minggu pun tak berapa nak sampai dah, no? Tak sampai 2 minggu. Jadi saya nak war-warkan kepada sahabat-sahabat ukhuwah yang pemurah, yang dermawan, hartawan dan jutawan. Barang siapa di antara kalian yang nak kirim belanja untuk penduduk Palestin, memang kami tak boleh jumpa mereka secara bersemuka. Kami hanya bagi kepada wakil di sana untuk disampaikan, sebab kami mungkin tak boleh masuk, kita pelancong tak boleh masuk ke kem Palestin lah. Cuma kami akan sampaikan kepada wakil di sana insya-Allah taala dengan izin daripada Allah. Jadi siapa-siapa yang rasa-rasa nak menyumbang, kata Rasulullah, nak bagi minyak zaitun agar terus menyala Masjid Al-Aqsa, bolehlah. Dia beg cantik, dia pun sedondol je kalau beg. Kumpullah sekadar yang rasa nak bau. RM1, RM2. Sekurang-kurangnya kalau kaki kita tak sampai jejak ke sana, duit kita sampai insya-Allah taala. Segala perbelanjaan, segala infak hari ini melalui bank yang diedarkan ataupun sahabat-sahabat banyak yang bagi melalui bank ini. Terima kasih. Saya dahulukan dengan ucapan jazakumullahu syukran katsira. Hanya Allah lah yang membalas segala kebaikan untuk kalian semua. Baik, sekali lagi kita ada baca Yasin, Yasin hajat. Jadi siapa-siapa yang nak pasang hajat tu, kita ni memang hajat kita banyak sangat pada Allah. Terlalu banyak. Sampai kadang-kadang malu nak minta. Lepas satu-satu aku minta. Tapi aku tak ada tempat nak minta, ya Allah. Tak ada kat siapa aku nak minta. Sekali lagi abang sakit tang tu. Lagi abang sakit tang ni. Hang ni punya penyakit tu. Nampak macam mana aku tak ada tempat, ya Allah. Sesungguhnya aku tak ada tempat mana nak minta. Makan ubat ni berbotol-botol dah. Kan berkarung-karung dah beli merata. Tapi tak baik juga. Aku tahu engkau maha penyembuh, ya Allah. Kita bacakan dengan Yasin hajat insya-Allah. Doa disertai dengan ayat Al-Quran insya-Allah taala. Baik. Kita sambung pengajian kita daripada surah An-Nisa ayat 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillah waliyan wala nasira. Berhenti dulu tak kat tu. Di mana? Saya rasa benda ni tak ada bateri lah kot. Dia pakai cas ke? Sekejap hidup, sekejap padam. Dah okey. Allahu Akbar. Ayat yang ke-123 bermaksud, bukanlah angan-angan kamu dan bukan pula angan-angan ahlul kitab. Barang siapa yang berbuat suatu kejahatan, nescaya akan dibalas dengan itu pula. Dan tidaklah akan didapati selain daripada Allah akan pelindung dan tidak pula pembela. Ayat 123 ni dia ada asbabun nuzul. Selalu saya sebut kalau asbabun nuzul tu dia ada peristiwa yang berlaku, kemudian Allah hantarkan ayat tu bagi menyelesaikan masalah. Ayat Al-Quran ni bila dia turun untuk menyelesaikan masalah. Dalam permasalahan ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, menerangkan tentang beberapa pendapat ataupun perselisihan fahaman di antara puak-puak Arab, Quraisy, di antara ahli kitab, yakni Yahudi, dan juga di antara Nasrani, ahli kitab Nasrani.
berlaku beberapa pertelingkahan. Baik, kita raikan 3 pendapat ulama mufassirin. Pendapat yang pertama, ulama yang bernama Mujahid. Ulama Mujahid mengatakan sebab diturunkan ayat 123 ini kerana puak-puak Arab Quraisy. Arab Quraisy ini sebelum datangnya Rasulullah, mereka ni terkenal dengan puak jahiliyah yang menanam anak perempuan hidup-hidup. Berbeza dengan puak-puak Bani Israel yang tanam anak lelaki. Mai puak Arab Quraisy ni dia tanam anak perempuan. Lepas tu, bila mana pakak duk tanya, salah kita ni, berdosa, duk tanam anak perempuan. Macam ni, kata macam ni. Kemudian bangkitlah sebahagian di antara, kalau hari ni orang panggil pembesar-pembesar di kalangan Arab Quraisy ni bangkit. Kita ni, dia kata, kita ni kalau mati esok ni, bukan nak kena balas apa dah. Mati esok semua jadi tanah habis. Tak ada hari pengisapan, tak ada hari pembalasan. Lalu tak susah hati. Rasa nak buat jahat, buat. Hidup sekali. Lepas tu mati. Tapi dia percaya dekat mati. Sebab dia duduk nampak, duduk mati depan mata mereka. Mereka tak percaya adanya hari kebangkitan. Itu Arab jahiliyah. Jadi dia berkata, rasa nak buat ketika hidup ni, buatlah apa saja yang nak buat. Itu yang mereka buat kejahatan yang melampau-lampau. Sebab mati, habis jadi tanah, tidak ada pembalasan. Itu kata Mujahid. Kemudian Allah Ta'ala buat turun ayat ni. Laisa bi'amaniyikum. Jangan duk angan-angan lah. Seolah-olah Allah Ta'ala kata, hampa jangan duk angan-angan lah. Kata mati jadi tanah. Kata kehidupan di dunia ni tak ada pembalasan di akhirat. Semuanya akan dihisap setiap seorang. Setiap saat yang berlalu semua akan dihisap. Hampa jangan duk angan-angan. Laisa bi'amaniyikum. Maksud Allah Ta'ala, hampa jangan duk angan-angan lah. Macam kita kata apa? Hampa jangan duk perasan. Hampa ingat hidup ni tak ada pembalasan. Di dunia hampa buatlah. Mati esok ni baru hampa tahu. Kan? Itu di antara cakap-cakap dakwah orang kampung. Dia tak pandai nak buat hujah Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi dia cakap itu takut juga. Tak apa. Hamba kat aku lah ni. Esok ni hang terima lah. Kita jumpa di akhirat. Kita jadi takut lah. Okey, itu pendapat yang pertama, pendapat Mujahid. Pendapat yang kedua daripada imam yang bernama Masruq. Imam Masruq kata, sebab turun ayat 123 ni, berlakunya pertelingkahan ataupun pertengkaran di antara orang Arab jahiliyah, pendeta ataupun ahli kitab Yahudi dan ahli kitab Nasrani. Kena faham, bila kata ahli kitab Yahudi, mereka ada Taurat. Bila kata ahli kitab Nasrani, mereka ada Injil. Jadi, hak yang Arab jahiliyah ni, mereka ada suhuf Ibrahim. Masing-masing duk kata puak dia lagi bagus. Yang suhuf Ibrahim, dia kata kami agama Nabi Ibrahim. Kami yang betul. Kami nanti masuk syurga, hampa semua masuk neraka. Kata ahli kitab yang di kalangan Yahudi yang ada Taurat, kamilah masuk syurga. Dengan sebab kami ada Taurat. Taurat kan turun kepada Nabi. Nabi apa? Lekah. Tak dengar, deras sikit. Nabi Musa. Saja nak musik lah. Nabi Musa, Taurat turunkan kepada Nabi Musa. Jadi kata puak-puak Yahudi yang ada kitab Taurat ni, kamilah yang masuk Islam. Kami yang masuk surga. Sebab kami ada kitab Taurat. Nasrani kata kami yang masuk surga. Kami ada Injil. Nabi kami, Nabi yang terakhir sekali. Walha Nabi Muhammad damai dah. Kami ada Injil. Kami masuk surga. Pakak berebut pula nak masuk surga. Hak Muasa Mola awal tadi, hak yang kata ada suhu Ibrahim tu, kita mati esok jadi tanah semua. Lepas tu kata macam lain pula, dah lawan bertengkar. Bergaduh. Tiga puak ni bergaduh. Ini kata Imam Masruq. Kata Imam Abi Qatadah. Sebab diturunkan ayat 123 ni kerana angan-angan oleh
3 puak ni berangan-angan. Hak yang pegang kitab Suhuf Ibrahim, kami daripada agama Nabi Ibrahim. Agama Ibrahim ni agama yang paling benar. Agama Ibrahim ini bersifat penyerahan. Serah segalanya pada Allah. Penyerahan ni maksud Islam lah. Nah, okay, satu puak kata mereka Islam. Kami Islam dia masuk surga. Satu puak Yahudi kata kami yang masuk surga. Kami boleh baca kitab Taurat. Nasrani kata kami yang masuk surga. Masing-masing menegakkan pendapat masing-masing. Allah Ta'ala buat turun ayat ni. Hampa semua jangan duk angan-angan. Hak yang Islam pun jangan berangan-angan. Hak yang Yahudi pun jangan duk berangan-angan. Hak yang Nasrani pun jangan berangan-angan. Kata Allah Ta'ala, wala amani ahlil kitab. Dan itu juga bukan pula angan-angan ahli kitab. Kalau hampa ahli kitab. Baik. Di kalangan orang Islam ada ahli kitab? Ada. Yang menghafaz Al-Quran. Itu dipanggil ahli kitab lah. Yang ada di dalam dada dia 30 juzuk Al-Quran. Pernah jumpa tak budak-budak tahfiz atau orang yang hafiz Quran melakukan kejahatan? Banyak. Banyak. Tu ahli kitab lah. Apabila adanya Al-Quran dalam diri dia, ianya ahli kitab. Kita ni orang suruh nak cari, baru nak cari. Cari Ustaz, surah ni ayat berapa? Jenuh tengok muka surat. Tu orang dah habaq lah, jenuh cari. Sebab kita bukan ahli kitab. Kita baca. Kita baca. Kita belajar sikit-sikit. Nak suruh jadi ahli kitab rasa-rasa macam tak berapa nak sampai dah kepala otak ni dah. Nak menghafaz 30 juzuk Al-Quran, satu ayat pun jenuh-jenuh. Terkebir biji-biji mata, naik turun, naik turun, naik turun. Bukan senang nak dapat dah. Walhal di kalangan ahli kitab, mereka ni habaq aja. Surah ni, ayat ni, muka surat ni terus baca aja. Kita ni baru nak cari. Lepas terus baca itu ahli kitab. Okay. Ahli kitab di kalangan orang Islam, di kalangan Yahudi dan di kalangan Nasrani. Kata Allah Ta'ala, hampa semua jangan duk berangan-angan. Aku nak kutip hampa semua masuk surga. Maknanya, apa kata Allah? Banyak masuk. Siapa yang buat jahat, kata Allah Ta'ala, yujza bihi, aku balas jahat. Aku tak kira, hampa Islam ke, hampa Yahudi ke, hampa Nasrani ke, hampa kafir musyrikin ke. Kalau hampa buat jahat, tu ayat banyak masuk. Siapa yang buat jahat, aku balas dengan kejahatan. Tak kira orang siapa. Ini dikatakan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia bukan pilih kasih. Okey, tak apa. Dia ni orang Islam. Dia buat jahat macam mana pun, aku buat masuk dia dalam surga. Tak, tetap akan dibalas dahulu. Tetap akan dibicara, dihisap satu persatu. Bukan terus tangkap bondong pi. Masuk terus ke dalam surga. Tak apa. Islam, lepas. Islam, lepas. Walaupun dia buat jahat. Ada sangkut paut tak cerita hak yang curi baju besi tu? Adalah sangkut paut, kan? Walaupun hang fitnah si Yahudi tu, aku tak kira pasal hang orang Islam, tapi hang fitnah si Yahudi, hang tetap kena hukum. Allah Ta'ala nak bagi tahu di sini macam tu lah. Tak kira apa jenis agama pun. Jangan kita menzalimi orang yang bukan Islam hanya kerana kita Islam. Jangan kita zalim. Tak apa. Buat pilah dekat dia. Nak curi barang dagangan dia ke, ataupun nak hutang kat dia tak membayar, tak apa, dia bukan orang kita. Dulu orang beli ikan, orang suka berhutang dekat Sina ikan. India jangan jual ikan, tidak tak? Susah nak jumpa India jual ikan. Tapi orang Cina selalu jual ikan kan. Lepas nanti hutang dekat Sina ikan sampai beratus-ratus. Lepas tu tak bayar, lari. Kesian kawan tu. Dia pun susah dah. Dia mai cari mana tu. Pindah dah. Dia hutang sudah banyak. Dia abang dah. Kawan pun kayu basikal. Masa tu lah. Lah ni dia pun dah naik lori dah. Sebab apa? Alah kapiak hutang pi lah macam mana pun. Tak boleh. Allah pandang pada
perbuatan kamu. Kalau jahat, tetap dibalas jahat. Tak kira dengan siapa hang. Islam macam mana hang, Ahlul Kitab macam mana hang, baik macam mana hang, tapi hang ada melakukan kezaliman walaupun pada orang yang bukan Islam, tetap akan dibalas dengan kejahatan. Yang mana kata Allah, wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira, dan tidaklah akan didapati selain daripada Allah akan pelindung dan tidak pula pembela. Maknanya macam ni. Maksud ayat ni. Kalaulah ahli kitab kata tak apa, kami boleh pergi cari pembela kami. Siapa pembela ahli kitab di kalangan Yahudi, mereka nak pergi cari Nabi Musa. Jadi orang tengah. Kemudian Nasrani nak pergi cari Nabi Isa. Jadi orang tengah. Tak apa, kami esok ditimbang, ada orang tengah tolong kira. Orang Islam cari siapa? Cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Nabi nanti tolong. Tak gaduh, buat pilah jahat macam mana. Dalam cerita kata, ini cakap orang jahil. Dalam cerita kata esok di padang mahsyar Rasulullah nanti mai. Dia nanti letak serban dia, dia letak tangan dia, dia letak kaki dia, dia naik terus atas timbang. Dia punya nak bagi kita semua masuk surga. Orang Islam semua masuk surga. Jangan berangan, kata Allah. Jangan hampa duk berangan. Jangan hampa duk guna peguam bela di tengah. Tak ada siapa boleh tolong hari tu melainkan Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita faham Rasulullah akan bagi syafaat. Apa maksud syafaat ni? Bantuan. Pertolongan. Tengok perangai dia nak bagi pun. Kalau perangai macam jin. Adik sikit benda jin pasal nampak. Jin tak nampak. Kita ni pasal nampak, kira adik sikit lah daripada jin. Tak duduk nak angan-angan nak duduk syok sendiri. Kita ni esok mati masuk surga semua. Orang Islam tu susah hati lah. Kemana pun, so, Nabi nanti tolong kita di sana. Selawat je banyak-banyak. Kalau mulut hang tak berhenti selawat, tapi perangai hang, hati perut hang, mulut lidah hang, kelakuan hang, tak boleh pakai. Tak boleh tolong. Rasulullah tak boleh tolong dalam keadaan tentu. Hari ini kita buat amal untuk diri kita, untuk kita buat bekal ke sana. Mudah-mudahan daripada amal soleh yang kita buat itu yang akan menjadi pembela. Nabi akan bantu di sana nanti. Ada bantuan. Tapi kalau kata kita nak guna pembela yang macam Allah Taala sebut, wala yajid lahu min dunillah. Hampa tak dapat lain dah melainkan Allah saja yang boleh tolong. Yahudi tak gaduh, dia kata kami buat main Musa. Musa dia boleh sembang terus dengan Allah. Dia minta apa terus dapat. Kan kita baca dalam surah Al-Baqarah. Nabi Musa tu minta segala semua dapat. Sembang terus dia kan tak boleh bercakap melalui Jibril, tapi dia sembang terus dengan Allah. Tanya saat lembu apa, lembu kuning apa. Kuning mamah lagu mana. Lembu tu anak dara ke tua. Lembu anak dara tak pernah kerja. Lembu hak duduk saja. Salah sekali apalah Tuhan yang banyak sangat. Dah hamba tanya banyak. Okey tak apa. Esok ni Musa tu akan jadi pembela untuk kami. Tak ada, kata Allah. Wala yajid lahu. Hamba tak akan dapat perangai hamba tu. Tu perasan nak masuk syurga. Ni dah bertengkak. Kau ni kata kami lah masuk syurga. Kau ni kata kami yang masuk syurga. Orang Islam pun perasan lah. Kata mereka lah yang masuk syurga sebab mereka umat Muhammad. Tapi perangai tak boleh pakai. Kata Allah wala nasira. Tak ada siapa boleh tolong. Jadi bermakna tiket utama untuk kita ke syurga. Pertama sekali tiket utama untuk masuk syurga, rahmat daripada Allah. Yang kita duk baca akhir ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Minta rahmat Allah tu bawa mailah daripada sisimu ya Allah. Rahmat ni belas kasihan. Bukan sekadar di dunia, berilah belas kasihan itu untuk ke surga juga. Yang kita duk bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Kan sampai kat penghujung ayat tu kita akan tanda tangan. Sebab dia adalah qit'ah min dakwah.
sebahagian ataupun potongan ayat daripada doa-doa para wali Allah. Walaupun amal sebesar langit dan bumi, tapi kalau bukan dengan rahmat Allah, tak boleh masuk syurga. Untuk Islam macam mana pun, kalau bukan dengan rahmat Allah, maka tak boleh masuk syurga. Jadi, apa lagi selain daripada rahmat Allah? Kata Allah, ayat 124. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Dan barang siapa yang berbuat daripada pekerjaan-pekerjaan yang soleh, ini barang siapa yang beramal dengan amalan yang soleh, min dzakarin aw untha, di kalangan lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedang dia pun beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itulah yang akan masuk ke dalam surga, wala yadhlimuna naqira, dan tidaklah mereka itu akan dizalimi walaupun sedikit. Jadi Allah jawab, pertengkaran 3 puak ni Allah jawab. Puak apa? Puak Islam, puak Yahudi dan puak Nasrani. Hampa nak bertengkar, saya aku nak jawab. Hampa semua jangan duk berangan nak masuk surga kalau hampa tak ada amalan soleh. Tapi orang yang akan ke surga, kata Allah, ini jawapan dia. Jawapan daripada persoalan Laisa tu. Orang yang beramal, amalan yang soleh, tak kira laki-laki ke, perempuan ke, wa huwa mu'minun, dia beriman. Yang buat amal yang baik, amal soleh ni amal kebajikan, apa juga jenis kebajikan yang dilakukan oleh manusia, yang macam mana? Yang mukmin. Maksud beriman di sini yang bertuhankan Allah semata-mata tanpa mensyirikkan dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca kalimah itu sehari 100 kali, nescaya keluar rohnya daripada jasadnya dalam keadaan beriman, mati dalam iman. Siapa yang jadikan perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. 100 kali bermakna kalau kata kita nak buat setiap kali lepas solat fardu 20. Kalau kita buat 10 kali, maka untuk 10 kali lagi boleh kita tambahkan pada waktu-waktu tenang kita dalam zikir-zikir kita. Yang mana kata Allah, satu lafaz ikrar yang paling Allah cintai, tidak ada Tuhan melainkan dialah yang wahdah, yang tunggal, yang esa. Tapi kalau hampa buat syirik, hampa bukan mukmin. Hampa buatlah baik macam mana pun, hampa syirik pada Allah, hampa tetap tak bagus. Buat baik tapi syirik dalam masa yang sama, orang kata dia tu bagus. Baik sungguh. Bersedekahnya rajin, bersolatnya tak pernah tinggal, berpuasa sunat, berpuasa wajib. Tapi sayang, dia suka main bomo. Macam mana jadi? Dia bukan mukmin. Orang yang beriman, dia tidak akan sesekali mensyirikkan Allah. Sayangnya dia suka percaya benda-benda yang tahyul, hak yang karut marut. Dia suka sangat. Maka dia bukan mukmin. Hang buat baik macam mana pun, kalau hang bukan mukmin, bukan syurga tempatmu. Ayat ni Allah Ta'ala bagi jawapan. Kalau kata hang nak masuk ke syurga aku, beramallah dengan amalan yang soleh dan berimanlah dengan Allah. Dan rukun-rukun iman yang 6 tu. InsyaAllah. Masuklah. Fa'ulaika, kata Allah. Mereka tu lah yang nak masuk. Bukan hampa-hampa-hampa. Mereka tu lah yang nak masuk. Mereka yang beramal soleh. Yang akan masuk ke dalam surga. Sesungguhnya kata Allah, wala yadhlimuna naqira. Aku ni tak zalim, sikit pun tak zalim. Bukan dia nak pilih mana-mana agama. Kalau kata kamu beragama Yahudi pun, kamu beriman dengan Allah, kan?
Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada di kalangan Yahudi yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga yang ahlul kitab, yang beriman dengan kitab Taurat. Mereka ni mati sebelum hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mati. Tapi mereka beriman dengan kitab Taurat. Kitab Taurat yang dibawa datang oleh Nabi Musa Alaihi Salam. Nah, mereka mati. Dan kematian mereka itu masuk ke surga dengan sebab mereka beriman dengan kitab tu. Beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Allah Ta'ala, walaupun dia di kalangan ahli kitab. Nah, ke Nasrani, ada yang mati masuk surga di kalangan ahli kitab. Sebab apa? Sebab Rasulullah tak sampai lagi. Bila sampainya Rasulullah, barulah agama-agama yang atas nama Yahudi, atas agama Nasrani, semuanya ditukar dan dikembalikan kepada satu nama, iaitu nama agama Hanif. Hanif ni maksudnya cenderung menyerah diri pada Allah Ta'ala, maka diletakkan dengan nama yang lebih indah, nama Islam. Islam. Islam adalah satu kata masdar. Kalau kita dipanggil Muslim, kita dipanggil Muslim, apa dia? Orang Islam. Muslim tu isim fa'il daripada aslama, orang yang menyerahkan diri. Serah diri kat siapa? Serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang itulah kata Allah yang layak masuk ke dalam syurga aku. Hampa jangan duduk berkelahi lah. Siapa pun tak boleh masuk kalau kata hampa semua bawa amalan yang jahat. Kemudian Allah sebut lagi, dia nak menguraikan pertengkaran jenis 3 puak ni. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dia sebut nama Ibrahim nah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang telah menyerahkan wajahnya kepada Allah sedang dia pun berbuat kebajikan dan dia pun mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Padahal Allah telah mengambil Ibrahim itu menjadi kekasih. Uraian Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-125 ni, Allah Taala tanya, waman. Man ni, kalau dalam bahasa nahunya, kalau dalam ilmu nahunya, man ini dinamakan adat istifham. Adat istifham ini dia berbentuk pertanyaan. Istifham ini dipanggil istifham ingkari. Maknanya Allah Ta'ala nak sanggah pertanyaan yang mana kata Allah siapalah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya. Aslama wajhahu lillah, yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Kalaulah hampa nak tahu, macam tu. Ayat yang ke-125 ni Allah Ta'ala nak sebut, kalaulah hampa nak tahu, di kalangan hampa ni, siapa yang paling baik? Kalau hampa nak kenal siapa yang paling baik, yakni orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Maksud di sini, yang menyerahkan wajahnya kepada Allah ni, yang menghadap seluruh jiwa dan raganya kepada Allah. Maknanya, dia buat satu-satu pekerjaan, satu-satu amalan bukan kerana orang. Bukan kerana tak sampai hati. Bukan kerana kesian. Tapi dia buat kerana Allah. Dia bukan minta dibalas. Bukan minta dibalas. Segala budinya bukan minta disebut-sebut. Bukan minta dipuji. Tetapi dia buat kerana Allah. Itu yang disebut sini. Aslama wajhahu lillah, yang menyerahkan wajahnya. Wajah ni kita kata takkan bagi muka saja. Maka yang bagi jiwa dan raganya kepada Allah. Baik. Sebab tu di antara ayat surah Al-Insan, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Hampa ni kena bersabar banyak-banyak dengan segala hukum Allah, dengan segala ujian Allah. Kita ni Allah Ta'ala dah tetapkan setiap seorang
ada ujian-ujian dia. Satu tak habis, dia main satu lagi. Hak satu ni pun tak habis, hak lain pula main. Ambil kita kata bertimpa-timpa. Kenapa aku, ya Allah? Bukan hang seorang. Maka kata Allah, fasbir, sabar. Untuk melalui hukum-hukum Allah. Ini ujian-ujian Allah. Dengan cara macam mana? Wazkurisma rabbika. Sebutlah nama Tuhanmu. Sembahyang. Bukratan wa asila. Pagi dan petang. Sembahyang, kata Allah. Hang susah merhati, banyak masalah. Ambil uduk, solat 2 rakaat. Solat apa tu? Solat masalah ke? Solat mutlak. Ambil uduk, sembahyang 2 rakaat. Kan awal tadi saya kata, kita ni tak ada tempat nak minta. Mintalah pada Allah. Kemudian tak boleh juga, hati tak tenang juga. Masih gelisah, masih sedih, masih susah. Kata Allah, wa minal laili fasjud lahu. Dan sebahagian daripada malam, sujudlah padanya. Wasabbihu lailan tawila. Dan bertasbihlah pada malam yang panjang. Sebab apa disebut malam yang panjang? Orang tidur, kita jaga, kita rasa lambat siang. Tapi kalau kita tidur, sampai ke subuh, cepatnya. Kan? Tapi kalau kita tak boleh lena, kita berjaga, kita rasa panjang. Daripada pukul 4 sampai ke 5 tu sejam. Semayang dah lebih daripada 9 rakaat, tak habis-habis lagi sejam. Tak masuk-masuk lagi tu subuh. Pasal orang berjaga lain. Waktu kita sembahyang, bacaan kita mungkin pendek-pendek. Kan? Surah Qul-Ya dengan Qul-Hu. Kalau kata takat-takat 5-6 rakaat, 11 rakaat lah kita kata. 11 rakaat tu, setengah jam boleh habis. Betul tak? Cuba kita buat sunat awabin tak lepas maghrib. 6 rakaat. Berapa minit ya boleh habis? Lagi yang laju, lagi cepat. Kok sakit lutut lah kot lambat sikit. No? Orang sakit lutut ni dia makin lambat lah sikit. Okey. Tapi kata Allah, kalau hang susah hati juga, dah makin merayu, minta dekat aku. Hati tak tenang juga. Hati tak senang juga. Tentu ada sesuatu yang tak kena. Kerana kamu lebih memberat kehidupan dunia daripada akhirat. Tentu ada yang tak kena. Maka ringankanlah kehidupan dunia. Nescaya masalahmu akan selesai. Tapi bukan dengan segera. Allah Ta'ala tak janji untuk dengan segera. Dia suruh kita minta, dia suka dengan kita minta dekat dia. Mintalah pada dia. Minta. Allah Ta'ala tak pernah zalimi kita sikit pun. Dia cuma suka dengan rintihan kita. Kan rintihan kita ni macam-macam. Kadang-kadang dalam kharru sujadan, dalam kita tersungkur sujud. Dia paling suka dengan ketika mana kita tersungkur sujud. Lepas kita hantar dahi kita ke bumi. Kita merayu dalam sujud kita tu pada Allah. Tak kiralah sama ada bahasa hati atau bahasa lidah. Dalam bahasa lidah, pastikan bahasanya Arab. Kalau bahasa hati, memang bahasa ibunda kita lah. Tapi itu rayuan kita. Allah dengar tak? Kalau cakap dalam hati, Allah dengar tak? Inna Allah sami'un alim. Allah Ta'ala itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dia maha alimun bidhatis sudur. Aku maha mengetahui apa yang terdetik di hati-hati kamu. Kita baru berdetik, Allah dah tahu lah. Ini permohonan dia, ini permohonan dia. Ini kena dilambatkan lagi. Ini tak boleh bagi lagi. Macam kita lah, no? Kita sakit kan? Sakitnya jumpa doktor. Ni, sakit gigi, jumpa doktor gigi. Dia punya gusi bengkok tak boleh cabut balik tu. Awak lah hang tak mau cabut, aku punya sakit gigi. Dia bagi ubat kecut dulu, kita balik. Tak boleh cabut. Dia tahulah dia pakar. Kalau kita ke suruh jadi doktor, habis semua kita cabut. Engage sendiri ubat kebah, cabut bagi lompong ke semua, punya gusi saja. Baru tak sakit. Tapi doktor ni dia pandai lah. Dia mengaji bidang tu. Tak boleh kalau aku rabut, sekali dia naik lagu lain pula.
Nah, bengkak merembung dengan muka-muka pula lagi. Balik dulu dah, dia kata. Ambil ubat tahan sakit ni, dimakan bagi kecup segala bisul yang nak tu. So, mai, baru kita cabut. Macam orang yang nak buat pembedahan tu, berapa kali punya ulang. Pagi tarikh tu tak kena, tarikh ni tak kena. Pasal apa? Pasal dia tahu lah. Doktor pakar tu dia tahu. Nah, bila masa yang sesuai baru dia buat. Bukan kata sampai-sampai terus cup. Cabut bang dah. Nah, Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui pun macam tu. Kita punya minta lah berulang-ulang kali. Bukan sekali, ratus kali pun. Kita minta, awak dia tak bagi. Dia maha tahu bila waktu yang sesuai. Cuma kita jangan putus harap, teruslah meminta. Nah, barulah nak jadi wahwa muhsin. Sambung ayat dia. Wahwa muhsin. Orang tu lah orang paling terbaik. Tadi disebut ahsan. Lepas tu wahwa muhsin. Orang tu lah orang paling baik. Yang sabar, yang buat kerja, buat amalan semua kerana Allah. Tak kira dapat ke tak dapat, lambat ke cepat ke, aku buat kerana Allah. Nah, minta terus meminta. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia pun yang mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Agama Ibrahim ni agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kalau Nabi Musa bawa agama apa? Islam juga. Cuma nama saja yang tak disebut Islam. Dia bawa agama tauhid. Kalau Nabi Isa pun agama tauhid. Daripada zaman Nabi Allah Adam pun agama tauhid, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mensyirikkan dia. Kalau Islam pun agama tauhid juga, betul tak? Kita punya agama pun mengesahkan Allah dan tidak mensyirikkan dia sama sekali. Orang itulah yang muhsin, kata Allah. Orang tu paling baik. Kalau hampa tengok orang paling baik ni, orang yang buat segala amalan semua kerana Allah, bukan kerana orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim. Baik. Kita ni kalau ditanya, hampa ikut agama Ibrahim ke agama Muhammad? Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ada Al-Qur'an, kita ada Al-Quran. Kita ada Taurat. Orang nak tengok dah kitab Taurat. Dia pun panggil kitab perjanjian lama. Nah, orang tengok kitab Taurat. Saya pun tak pernah tengok. Dah tengok pun tak kerti apa. Dia bukan bahasa kita tau. Dia bukan bahasa Arab. Kemudian Injil pernah tengok. Tapi bukan asli. Injil yang tak asli. Nak baca pun tak berani. Takut sekali lagi. Hak dia baca Quran pun tak berapa nak kerti no. Kan? Kita baca Quran, baca makna seorang-seorang. Tak tahu. Boleh baca tapi kita tak faham. Tambahlah Injil yang memang tak faham tu kan. Lagi-lagilah aku tak faham. Sekali lagi sesat lebih menyesatkan. Ni memang kita tak tahu. Tapi agama yang mula-mula sekali mendorong seluruh umat manusia agar mentauhidkan Allah, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang mana kata Allah, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Ta'ala telah pun menjadikan Ibrahim itu sebagai khalil. Apa maksud khalil? Kekasih. Khalil. Kita ejaan kita Khalil. Bukan Khalid. Khalil. Khalil bermaksud kekasih. Allah Ta'ala telah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Tahu tak macam mana dia nak dapat pangkat yang tertinggi sebagai kekasih? Kita baca sejarah Nabi Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Daripada awal-awal kelahiran dia. Bapak dia nama apa? Siapa ingat bapak Nabi Ibrahim nama apa? Asar. Bukan Asar. Asar solat. Asar. A-S-A-R. Asar. Nama bapak Nabi Allah Ibrahim. Kerja dia buat apa? Pahat berhala. Ukir berhala. Dia hidup pada zaman seorang raja yang zalim. Namruz. Bukan Namrud. Namruz. Dan raja itu menyembah matahari. Kemudian berani mengaku diri dia sebagai Tuhan. Lalu mengeluarkan perintah agar dibunuh anak-anak lelaki, budak-budak lelaki.
yang baru lahir. Menyebabkan mak dia melahirkan dia di gua. Ringkas cerita. Di gua dia diasuh oleh Jibril alaihi salam. Dia selalu tanya, mana Tuhan aku? Allah Ta'ala hantar main matahari. Ini Tuhan aku. Bukan. Sebab matahari itu hilang. Tak boleh. Naik bulan. Yang ni Tuhan aku. Bukan. Sebab apa? Sebab bulan tu bila siang hilang. Kemudian, bintang. Yang ni Tuhan aku. Bukan. Kalau Tuhan tak boleh banyak, bintang berapa? Oh, bukan. Mak dia kata Tuhan dah ada di bawah tu. Yang mana? Nu ayah nak buat Tuhan. Lambat-lambat. Bukan, dia kata kat mak dia. Itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan dia buat kita, bukan kita buat dia. Tapi mak dia kata mana Tuhan? Budak tak pernah pergi mengaji ni. Duduk dalam gua. Dia bagi sekolah mak dia balik dah. Tuhan ni dia kata kat mak dia. Yang buat dia, yang buat mak dia, yang buat matahari, yang buat bulan, yang buat bintang, yang buat ayah dia, yang buat batu yang ayah dia ukir. Itu di antara dakwah pertama Nabi Allah Ibrahim. Sebelum dia digelar Khalil. Turun mai ke bawah. Ayah dia baling dia dengan batu kan. Sebab dia bagi pecah. Berhala yang ayah dia ukir tak dan kering. Dia tolak bagi pecah. Jatuh, pecah. Bila pecah, dia kata kat ayah dia, kalau nak jadi Tuhan, kena kekal. Tak boleh binasa. Ni yang binasa, bukan Tuhan. Ayah dia buat macam mana? Marah sangat. Aku susah payah, aku punya ukir. Amat tolak bagi pecah. Utik batu pecah tu baling dia. Jangan bagi dia duduk di rumah. Kata ayah dia. Okey. Mai dia remaja. Dia lawan dengan Namrud. Dia lawan dengan Namrud. Sampai Namrud bakar dia kan. Dia sanggup dibakar. Demi jaga tauhid dia. Kemudian apa jadi? Dia dibuang negeri. Dia buang negeri jauh. Berkahwin dengan Siti Sarah. Orang istana. Okey. Lepas tu, dapat hadiah Siti Hajar. Kan dia tak ada anak. Ni nak cerita rentetan Ibrahim yang Allah Ta'ala sebut banyak kali selepas Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah Ta'ala jadikan dia Khalil? Kenapa tak ambil Nabi-Nabi lain? Sebab dia paling banyak ujian. Jadi bila mana dia dah dapat isteri, kahwin lama, tak dapat anak. Lama sangat. Jadi Sarah pun bagi hadiah kat dia. Dia pun terimalah hadiah tu. Dah beranak. Beranak Allah Ta'ala kata tak boleh belah. Hantar pergi talim. Bukan hantar pergi nursery. No. Hantar pergi lembah bekah, lembah kering kontang tu. Yang kata Allah Ta'ala tak tumbuh walau sehelai rumput. Tak melata walaupun seekor binatang. Punya tandus. Hampir tak dalam tu. Agak-agak lah baru beranak kot tu tak dalam tu. Tapi dia tak kira no. Tak apa. Sebab dia nak jadi Khalil ni. Allah uji dia. Dia pergi hantar letak tinggal balik. Lepas 7 tahun. Tapi Allah hiburkan dia sikit. Allah Ta'ala bagi kat dia anak melalui Sarah balik. Nabi apa? Ishaq. Ishaq. Dia kan ada qalah-qalah kan? Ishaq ni maksud dia pemalu. Dapat kat orang Melayu panggil Ek. Tidak apa sahak. Kau suka hampa je tak pun nama orang. Okey. Kemudian, lepas 7 tahun, Allah Ta'ala kata, pergilah tengok. Pergi tengok. Dah jadi sekampung. Hajar dah boleh jadi penghulu. Pasal apa? Ada sumber zam-zam. Baru sampai satu malam, dah Allah Ta'ala tak mimpi. Sembelih anak pula. Abang pula. Aku mimpi semalam sembelih anak. Aku pakai dah nak sembelih dah anak aku. Mimpi ni satu wahyu. Kata Hajar,
sembang sendirilah dengan Ismail. Habaq kat dia pun habaq. Dia mimpi sembelih anak. Tak apa ya, dia kata. Tak apa. Akan dapati aku orang yang sabar, kata Nabi Ismail. Kita aja bawa pergi jauh-jauh. Yang dekat-dekat dengan rumah, dia bawa pergi dalam perjalanan. Tengok anak dia melontar batu ketiga jumrah. Di antara rentetan Nabi Ibrahim. Dialah manusia pertama yang buat haji. Tu ujian dia cukup besar. Cukup besar ujian dia. Tapi semua dia dapat lepas. Dan akhirnya dia mendapat satu gelaran. Kata Allah, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Lantas Allah Subhanahu wa taala telah mengambil Ibrahim itu sebagai kekasih. Rupanya susah nak jadi kekasih Allah. Kita ni apa ujian yang berat kita hadapi? Tak ada pernah nak kena sembelih anak. No? Dia bayangkan umur 80 ketika mana datangnya wahyu. Umur 80. Yang katanya dia nak dapat anak Nabi Allah Ishak. Sarah kata, kalau bahasa kita agak-agak lah tua, megah sangat takut tu. Allah nak bagi tau. Okay, Nabi Ibrahim AS ini ialah Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi Allah Lut. Yang hidup sezaman dengan Nabi Allah Lut. Makam Ibrahim berada di Palestin. Sama dengan makam Nabi Allah Lut. InsyaAllah ta'ala. Yang mana makam Ibrahim duduk bersebelahan dengan isteri tua dia. Sayyidatina Sarah di dalam satu masjid Hebron. Masjid tu depa belah dua. Sebelah depa bagi dekat orang Islam, sebelah Yahudi ambil. Dalam sebelah yang Yahudi ambil itu ada makam Nabi Allah Yaqub dan makam Nabi Allah Yusuf. Yahudi kata, Yahudi orang Israel ni, mereka kata Yaqub dan Yusuf tu Nabi mereka. Ibrahim ni Nabi orang Islam. Sampai hari ni, hari tu dia buka asad. Dan kemudian ditutup balik. Kalau buka, bolehlah ziarah makam Nabi Allah Yusuf dan makam Nabi Allah Yaqub. Kemudian ditutup. Dikelilingi Masjid Hebron tu, dia letak pagar yang elektrik. Dia takut orang Islam rempuh ambil makam Nabi Allah Yaqub dan makam Nabi Allah Yusuf. Baik, Yusuf dan Yaqub tu dah beranak kan? Nabi kita juga kan? Nabi kita ramai kan? Dia tak pilih Nabi. Orang Islam ni dia dah sebut dah. Nabi dia ada 25 orang. Semua tu Nabi dia. Cuma penghulu kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita pegang. Hak lain semua Nabi kita. Sebab tu bila Nabi Muhammad dia tanya orang Yahudi, pasal apa hang berpuasa pada hari Ashura? Dia kata hari Ashura tu hari Nabi Musa. Kami meraihkan Nabi kami. Dalam tentu Musa tu Nabi kami, kata Rasulullah. Nabi kami juga. Okey, lagi satu apa yang Rasulullah sebut. Ketika mana Rasulullah diberi minum oleh Adas di Taif, Rasulullah baca Bismillah. Adas kata, hang baca apa? Aku baca Bismillah dengan nama Allah. Adas kata, aku pernah dengar kalam daripada Nabi kami, kata Adas. Siapa nama Nabi hang? Rasulullah tanya. Yunus bin Matta. Yunus bin Matta tu saudara aku. Nabi aku juga. Jadi makna kita orang Islam ni, Nabi kita ada 25 orang. Okey. Kalau nak kira betul-betul Nabi ni 313 orang. Bahkan ada yang kata 125,000. Wallahualam. Saya tak tahu sejauh mana. Tapi yang di antara hadis-hadis menceritakan 313 orang. Hak 25 orang pun sebut kadang-kadang tak cukup satu. Kira-kira tak cukup satu.
Nah, tu baru 25, tambah hak 100 tu lagi pakailah. Okay, wallahualam, insyaAllah kita akan sambung. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita baca Yasin lah. Siapa yang nak balik boleh balik. Oh, subhanallah. Nah, kutipan hari ni Nu Azalia. Nu Azalia. Azalia. Nu Azalia. Syiat ni. Sakit tu sakit lagi. Oh, okay. Ni orang speaking ni SSTP. Okay. InsyaAllah. Okay, kutipan hari ni RM1,515. Terima kasih semua nak. Barakallah, jazakumullah, syukran jazakumullah, syukran katsira. Tidak ada ungkapan balasan yang terlebih baik melainkan jazakallah syukran katsir. Hanya Allah Ta'ala saja yang akan membalas kebaikan untuk kamu dengan balasan yang banyak. Baik, kita baca Yasin. InsyaAllah, bagi untuk sahabat-sahabat yang ada hal nak balik dulu, saya lepaskan lah. Jangan takut nak balik. Saya Ustazah dia baca Yasin, kami nak balik. Tak boleh. Jangan jadikan dianya satu bebanan. Okay, ikutlah yang ada nak sambung kuliah ke tempat lain ke. Cuma insyaAllah kita dengan berkat membaca surah Yasin pada pagi ni, kita mohon doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Nur Azlin, Nur Azlia sakit kanser dia ada sakit kanser. Ini permintaan daripada waris dia kot lah. Ada waris dia di sini? Ada tak warisnya? Subhanallah. Tu waris dia anak kan ni? Masya Allah. Kanser apa tu? Limfoma. Dekat mana tu? Oh subhanallah. Umur dia berapa ni? 20? Dah berkahwin. Tu no, subhanallah. Kesakitan anak ujian untuk ibu lah. Allah Ta'ala nak bagi pahala banyak. Bukan saja pada anak tapi pada ibu. Sebab apa? Ibu ni kalau boleh dia nak tukar sakit dengan anak tau. Dia nak ambil kesakitan anak tu pindah ke diri dia. Tu ibu lah. Kita tahu lah macam mana seorang ibu jadi memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berkat kita membaca Yasin pada pagi ni agar Nur Azlia yang diuji dengan sakit kanser diberi kesembuhan. Allah Maha Penyembuh. Allahu Syafi. Allah Maha Penyembuh. Dia yang bagi sakit dan dia boleh sembuh dengan serta-merta. Kita ni minta ramai kaum muslimah dalam ni. InsyaAllah. Dalam Google Meet yang ada, mohon sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan berkat baca Yasin ni agar Nur Azlia disembuhkan daripada sakit kanser. Dan Cik Sa'ad yang sakit. Cik Sa'ad ni lama dah saya ingat. Kita baca daripada Allah Yarham Takbir dulu ni. Dan dengan berkat kita membaca surah Yasin untuk diri-diri kita lah. Untuk diri-diri kita. Kita ni masing-masing ada penyakit. Allah saja yang tahu. Sakit dalam diri kita ni. Sama ada menanah, berdarah, patah riuk, membengkak ataupun di hati. Sakit hati tu, sakit yang paling parah sekali, sakit yang dalam hati tu lah. Minta Allah Ta'ala sembuhkanlah segala-galanya. Allah Maha Menyembuh. Kalau ayat yang ada di depan kita ni, saat lagi, sampai kepada innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tiup dalam ayat ni dengan nafas yang habis. Bagi habis, okey? Itu untuk diri kita lah. Untuk diri kita. Atau mungkin kita nak hadiah dekat siapa-siapa. Maka boleh jadikanlah dia sebagai penawar. Jadi dengan berkat kita membaca surah Yasin ya. Pada pagi ni kita mohon doa kepada Allah Ta'ala untuk anak-anak yang mengambil peperiksaan SPM, STPM dan apa jenis peperiksaan yang dihadapi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lancarkan lidah mereka, kuatkan ingatan mereka, terangkan mata hati mereka
boleh menjawab segala persoalan dengan mudah dan dengan betul, mendapat kejayaan dunia dan juga akhirat insya-Allah taala. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Kita baca nah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.